Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bertemu kembali di Kaizaku Channel. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. Bagi kita di Malaysia yang menggemarkan cabaran menyeramkan, aktiviti biasanya yang dapat kita buat sama ada melawat rumah hantu yang dijalankan di Taman Ria, ataupun bagi mereka yang lebih berani boleh cuba melawat kawasan-kawasan yang dikatakan keras seperti Highland Tower untuk merasai pengalaman yang menyeramkan. Ini merupakan 5 lokasi yang seram di serata dunia. Bagi beberapa buah negara luar, mereka sendiri secara rasmi mempunyai tarikan yang membawa makna tersendiri dan yang lebih penting mampu menakutkan pengunjung-pengunjungnya. Benar atau tidak, hanya kita yang merungkaikannya. Yang pertama, Kampung Nagoro, Jepun. Kampung Nagoro di Jepun merupakan sebuah kampung yang terletak di daerah Shikoku. Pada luarannya, kampung ini kelihatan seperti sebuah kampung biasa. Namun, apabila anda melihat lebih dekat, anda pasti akan dapat melihat keganjilan kampung ini. Berikutan jumlah penduduk kampung yang semakin mengecil, dengan akan kurang daripada 35 orang. Tsukumi Ayono, seorang wanita 60-an yang mendiami kampung tersebut, bertindak menggantikan mana-mana penduduk di kampung itu dengan seorang boneka. Dengan patung-patung yang direka sendiri disusun seolah-olah mereka masih hidup dan menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Sekiranya anda dapat ke sana, Tsukumi menawarkan perkhidmatan bahawa anda melawat tempat menarik di sana dengan salah satu tarikan adalah sekolah yang tidak berfungsi yang kelasnya diisi dengan patung-patung belajar. Yang kedua, Hospital Biilis Hildesheim di Jerman. Sejujurnya, kami sendiri tidak pasti bagaimana hendak menyebut nama hospital ini. Hospital ini digunakan pada tahun 1898 sehingga tahun 1930 sebagai pusat rawatan pesakit tuberkulosis di mana pesakit-pesakitnya diasingkan. Selepas itu, hospital ini menempatkan tentera yang menjadi mangsa gas beracun semasa Perang Dunia Pertama. Adolf Hitler juga pernah mendapatkan rawatan di sana selepas cedera di muka dan di kaki dalam peperangan Somme. Ketika ini, beberapa unit kecil hospital ini masih lagi digunakan sebagai lokasi kajian penyakit saraf. Bagaimanapun, kebanyakan bangunan lama hospital ini sudah pun ditinggalkan begitu sahaja tanpa dijaga. Sesiapa pun boleh keluar masuk, menjadikan keadaannya semakin teruk. Dan sebelum ini, usaha pemulihan dimulakan pada tahun 2015. Tetapi menjadikan hospital ini yang terkenal dengan imej menyeramkan bertukar menjadi pusat tarikan pelancongan. Yang ketiga, penjara Amna Suraka, Iraq.
Penjara ini digelarkan sebagai penjara merah, adalah satu legasi tinggalan pemerintahan oleh Saddam Hussein yang masih dipelihara sehingga kini dan diubah menjadi muzium negara jenayah, iaitu peperang Iraq. Bangunan ini dahulunya adalah pusat aktiviti Badan Persenjataan Tentera sebelum pemberontak Pahmi Greska berjaya menguasai pada awal 90-an. Penjara ini semasa zamannya pernah menempatkan tahanan-tahanan perang yang terdiri daripada penunjuk perasaan, pelajar-pelajar dan juga pemberontak Kurdis. Ketika ini sebagian besar Iraq seperti kereta kebal dan meriam masih lagi menghiasi pekarangan muzium ini. Dindingnya pula berlubang-lubang akibat kesan tembakan semasa pertempuran. Terdapat 3 jenis pameran di sini di 3 blok berbeza. Yang pertama diubah untuk mempamerkan kebudayaan Kurdis, memamerkan sebuah lagi blok bekas penjara yang rosak akibat dipedil bom, dan satu lagi bangunan digunakan untuk mereka semula jenis-jenis siksaan yang pernah dijalankan semasa zaman dahulu, semasa pemerintahan Saddam Hussein ke atas mereka yang tidak bernasib baik. Benar atau tidak, hanya kita yang merungkaikannya. Yang keempat, perkuburan Capuchin Itali. Nama resminya adalah Katakombi di Cappuccini. Dibuka pada abad ke-16 selepas kawasan perkuburan di kawasan gereja Capuchin yang terletak di Palermo mulai padat. Kawasan perkuburan ini dikatakan mahu dihaskan untuk ahli-ahli gereja, namun kaedah unit mengawit mayat yang dilakukan di situ menarik minat orang ramai untuk turut sama merasakan dikebumikan di sana. Golongan bangsawan mula menawarkan ganjaran yang tinggi untuk dikebumikan, sehinggakan kejayaan ditempatkan di situ dianggap sebagai simbol darjat seseorang. Apa yang membezakan perkuburan ini iaitu mayat yang akan diawet dan dipakaikan pakaian yang cantik sebagai pameran, dengan mayat-mayat ditegakkan seolah-olah berdiri. Mayat terakhir dibawa pada masuk pada tahun 1920-an, dengan jumlah keseluruhan mayat yang ditempatkan di sini berjumlah lebih 8,000 mayat secara berdiri, dan 1,252 lagi dipamerkan dalam kaedah berbungkus seperti mumia. Yang terakhir, Taman Patung Vijo Rokonin, Finland. Vijo Rokonin merupakan seorang artis yang bekerja di sebuah kilang kertas selama 41 tahun sambil menjaga ladangnya yang terletak di kawasan pedalaman Parikkala, Finland. Vijo lahir pada tahun 1944 dan meninggal dunia pada tahun 2010. Mempunyai satu hobi yang agak pelik. Ia lebih gemar menghabiskan masa sendirian. Vijo meluangkan masanya dengan membina patung-patung yang memaparkan berbagai jenis situasi. Patung pertamanya disiapkan pada tahun 1961 dan jumlah keseluruhan patung yang ada hampir 450 buah semuanya. Semasa hidupnya, walaupun patung yang dibuat mula menjadi tarikan orang ramai, Vijo membiarkan sahaja pelawat datang tanpa langsung bertegur siapa. Bagi mereka yang pernah berkunjung di sana, bahagian yang paling menyeramkan adalah gabungan lebih 200 patung yang dibuat berada dalam posisi yuka. Seramai 25,000 orang pengunjung datang ke sini setiap tahun melihat sendiri hasil tangan Vijo yang terkenal. Walau bagaimanapun, pastikan anda tidak mudah terkejut kerana ada beberapa patung memang sengaja diletakkan di tempat-tempat tersembunyi bagi menakutkan pengunjung. Selain itu, beberapa patung juga ada yang dibuat daripada gigi manusia yang sebenarnya yang tidak diketahui siapa pemilik asalnya. Benar atau tidak, hanya kita yang merungkaikannya.